Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat? Bunyi apa? Bunyi apa? Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung kitab kita. Kita berhenti di mana, tuan-tuan? Pada yang ada kitab. Kita berhenti di yang saya tanda di muka surat 15. Itu Ustaz. Muka surat 15. Kita berada dihimpunkan 10 bahagian daripada umatku di padang mahsyar. Mana dia ada 4 cara dihimpunkan manusia di padang mahsyar. Betul Ustaz? Itu yang saya tanda lah. Jadi ceritanya seorang sahabat Nabi, nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Dia tanya pada Nabi SAW tentang firman Allah dalam surah An-Naba ayat 18. Yauma yanfakhu fis-suri fatatuna afwaja, iaitu hari ditiupkan sangkakala lalu kamu bangkit hidup serta datang secara berkumpul. Sagi nanti hari kiamat malaikat tiup sangkakala, dan sangkakala ni malaikat tiup 2 kali. Yang pertama hancurnya dunia, yang kedua manusia hidup balik. Dunia hancur, dan yang kedua bila tiup manusia hidup balik. Jadi yang dia tanya ni gitulah, tiupan yang kedua tu. Bila malaikat Israfil tiup, manusia semua hidup balik. Jadi Muaz tanya tentang tafsir ayat dia. Maka berkata Nabi SAW, wahai Muaz, ni kita bincang ni tuan-tuan, wahai Muaz, engkau bertanya tentang perkara yang besar. Ini hari kiamat tuan-tuan, benda yang sangat besar. Kalau kita renung-renungkan, lama-lama kita rasa takut tuan-tuan. Renungkan. Kadang-kadang kita tak takut kiamat, bukan pasal apa? Pasal kita tak fikir, pasal kita tak renungkan tuan-tuan. Itu kita tak takut tu. Pasal apa kita tak takut dengan Allah? Habis kita sebut kita takut Allah, tapi kita tak takut sangat. Kadang orang boleh berani buat maksiat sebab kita tak renung-renungkan, kita tak muhasabah, sehingga benda itu hidup di dalam hati kita. Macam hantu lah tuan-tuan. Kita takut hantu kan, pasal orang cerita, kita fikirkan, betul tak? Kita fikirkan, kita bayangkan, kita takut hantu. Padahal hantu mana ada bunuh orang pun, betul tak? Dia main ketuk pintu, dia main suara muka dia, tu dia belah, betul tak? Hantu ni macam kanak-kanak riang tuan-tuan, betul? Dia kacau, dia belah, bukan dia buat apa pun. Tapi kita takut. Kita takut separuh mati tuan-tuan. Punya takut hantu, kan dia buat apa pun. Dulu orang takut sangat, dia ketuk pintu. Dia ketuk pintu je pun, betul tak? Tu dia lari je, bukan dia main ketuk letak parang kat tengkuk kan, tak. Tapi kita takut. Kita pun heran, why? Sebab apa kita takut hantu? Tuan-tuan sini kalau orang nampak pocong, rakam, semua takut. Tuan-tuan takut pasal apa? Dia tak fikir dia bukan kacau tuan-tuan. Sebenarnya dia pun takut dengan tuan-tuan. Jin ni dia sangat takut pada manusia lebih pada kita takut pada dia. Itu jin.
Ulama sebut kecuali jin ifrit, kecuali dia, dan jin-jin yang manusia gunakan dia. Tapi kita takut sebab kita renungkan, kita fikir, kita bayangkan nanti dia mai, dia ketuk pintu, nanti dia mai dia suar muka dia, kita takut walaupun dia tak buat apa. Tapi tuan-tuan, Allah Azza wa Jal hari kiamat, kenapa kita tak takut? Kita jarang renungkan, kita jarang muhasabah. Bila kita renungkan, kita muhasabah, boleh datang perasaan tu. Imam Al-Auza'i rahimahullah, ulama besar, dia ada mazhab dia kan, mazhab Al-Auza'i. Mazhab ni ada banyak tuan-tuan, tapi yang masyhurnya 4 lah yang kita amalkan ni, yang hidupnya 4 lah. Jadi sekarang ni orang Islam wajib ikut salah satu pada mazhab. Yang inilah yang masyhur. Mazhab ni maksud dia cara memahami Al-Quran dan hadis. Kalau tak ikut mazhab, memang dia mengarut dah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, Imam Al-Auza'i, kalau dia sembahyang malam, tiap-tiap malam dia sembahyang malam, esok pagi sejadah dia akan basah kerana air mata dia. Air mata dia mengenangkan dosa dia, mengenangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Menangis dia sebab dia merenung-renungkan, dia fikirkan, dia muhasabah. Datang perasaan takut tu Nabi sebut, kamu bertanya benda yang besar sehingga mengalir air mata baginda Nabi SAW. Mengalir air mata Nabi SAW. Tanya bah hari kiamat, mengalir air mata Nabi SAW. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, Rasulullah pernah nak semayang malam tahajud, jin ifrit lompat depan Nabi. Jin ifrit lompat. Jin ifrit ni bangsa jin yang paling kuat dan paling jahat. Ulama sebut, sebagai ulama kata dia bangsa jin paling kuat, sebagai ulama kata dia paling jahat. Macam itulah. Jadi Nabi SAW nak semayang, dia lompat depan Nabi. Nabi tangkap dia, tambat kat tiang. Macam tu tuan-tuan. Tak jadi isu menakutkan. Dan Nabi kata esok pagi Nabi nak tunjuk pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, inilah ifrit yang mengganggu aku semalam. Tapi Nabi SAW teringat Nabi Sulaiman. Nabi lepas balik dia. Nabi lepas dia dalam keadaan yang terhina. Maknanya dia ifrit itu dalam keadaan lemah. Nabi belasah dia tuan-tuan, dalam keadaan lemah. Kenapa Nabi teringat Nabi Allah Sulaiman? Sebab Nabi Allah Sulaiman berdoa, ya Allah, berikanlah aku kerajaan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin minal alamin. Berikanlah aku kerajaan yang tak layak bagi siapa pun setelah aku. Nabi Sulaiman saja yang menggunakan jin. Dia arahkan jin buat bangunan, selam dalam laut, banna'in wa ghawwas. Jadi Nabi Muhammad SAW teringat Nabi Sulaiman yang dia boleh menggunakan jin. Berkuasa Allah Ta'ala jadikan Nabi Sulaiman boleh mengawal jin. Teringat doa Nabi Sulaiman, maka Nabi SAW lepas ifrit tu. Jadi isu jin hantu ni bukan isu yang besar. Jangan perbesarkan tuan-tuan. Baik. Tapi kita pelik tuan-tuan, orang nampak hantu sikit je semua viral lah ni. Tuan-tuan tengok di TikTok, di Facebook, pakat takut hantu, walaupun hantu tak bunuh orang pun tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi menangis tuan-tuan bila tanya bahari kiamat, meleleh mata Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, dihimpunkan 10 daripada bahagian umatku di padang mahsyar. Ini kita sebut dah. Yang pertama rupa babi, rupa kera macam monyet. Yang kedua rupa babi, macam rupa babi. Tuan-tuan tahu ada orang yang tukar jantung babi tu, tahu tak? Mati dah kan? Mati dah. Pagi Khamis kot mati dah dia. Baik. Yang ketiga disunjangkan, dijolokkan kaki mereka di atas. Maksud dia kaki tu duduk atas, dia angkat kaki, muka bawah. Maksud dia jalan pakai muka. Sehingga kan ada sahabat Nabi SAW tanya, macam mana boleh dia jalan pakai muka? Sebab dari segi hukum fiziknya tak boleh. Betul tak kan? Tak seimbang kiraan fiziknya. Kata Nabi SAW, bukankah Allah berkuasa menjadikan dia berjalan atas 2 kaki? Allah Ta'ala juga berkuasa menjadikan dia berjalan atas muka dia. Ini hukum fizik dah tak terguna pakai dah tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh jadikan dia berjalan di atas muka dia. Seksa lah tuan-tuan, jalan dengan muka, rosaklah muka. Baik. Yang keempat, dalam keadaan buta. Maksud dia di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta, tak nampak apa. Dalam Quran sebut, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma.
Siapa yang kat dunia ni buta, di akhirat nanti dibangkitkan buta. Buta tuan-tuan, tak nampak. Yang kelima, dalam keadaan pekak dan bisu. Tuan-tuan, dalam Islam ni kalau buta, dia masih mukallaf. Betul tak? Orang buta kan, dia masih lagi wajib semayang, wajib puasa, dia masih lagi mukallaf. Tapi kalau pekak dan bisu, agak sukar tuan-tuan. Agak sukar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia pekak dan bisu. Biasanya orang pekak dia akan jadi bisu. Biasanya begitulah. Sebab bila dia dah pekak, dia tak pernah dengar orang interaksi. Jadi dia tak tahu nak cakap apa. Itu yang dia keluar suara, tapi suara kita tak faham kan. Dia tak tahu nak cakap. Jadi tuan-tuan, kalau pekak dan buta, maka dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Kalau dia pekak tapi kita tak boleh hajar dia. Kan ada orang pekak kan, tapi kita tak boleh hajar dia. Dia juga bukan mukallaf. Hukum dia seperti kanak-kanak yang mumayyiz. Umur dia 30 pun, mak ayah dia wajib suruh dia sembahyang. Kalau dia mati, dia ahli syurga. Kalau kita tak boleh nak sampaikan dakwah pada dia. Jadi dalam keadaan pekak dan bisu, telinga tak dengar dan tak boleh bercakap. Yang keenam, nanti dia hurai tuan-tuan, siapa dia tu? Siapa dia golongan ni? Yang keenam, dalam keadaan memamah lidah sehingga terjelir di atas dada serta mengalir nanah dari mulut. Makna dia, lidah dia terkeluar. Dah terkeluar dan nanah keluar daripada mulut dia. Nanah keluar daripada mulut dia. Yang ketujuh, dalam keadaan kudung kaki dan tangan. Kaki tak ada, tangan tak ada. Baik, itu yang ketujuh. Yang ke-8, disula dan diangkut di atas kelompok api. Di atas apa? Api-api. Sula ni maksud dia cucuk dengan tombak, sama ada daripada kemaluan dia. Orang perempuan daripada kemaluan depan dia. Macam Sumayyah. Sumayyah mati macam tu lah. Sebab tu Abu Jahal, orang panggil Abu Jahal. Abu Jahal tu dia bukan bodoh. Abu Jahal tu maksud dia bapa kebodohan. Kalau ada bodoh tu, Abu Jahal paling bodoh. Itu makna dia. Tu Abu Jahal tu, bapa kebodohan. Bapa, father of stupidity lah tuan-tuan. Bapa kepada segala kebodohan yang ada. Sebab apa Rasulullah panggil dia macam tu? Padahal dia ni bijak Abu Jahal ni. Abu Jahal antara orang Arab yang hebat. Pandai syair, boleh baca, boleh menulis, pandai politik, terror. Hebat Abu Jahal. Pandainya Abu Jahal ni, orang Arab tak panggil dia Abu Jahal. Nama dia Amr bin Hisham. Orang Arab panggil Abul Hakam. Abul Hakam tu maksud dia apa? Bapa kepada segala kebijaksanaan. Kalau ada bijak, Abu Jahal bapa dia. Kenapa orang Arab panggil Abu Jahal Abul Hakam? Memang bijak. Sangat bijak. Tapi Nabi SAW panggil dia Abu Jahal. Sebab dia seksa Sumayyah bin Khayyat. Seksa punya teruk. Dan last kali dia bunuh Sumayyah, dia ambil tombak, dicucuk tangan kemaluan Sumayyah sampai keluar ke mulut. Itu cara Sumayyah mati ya. Memang seksa lah tuan-tuan. Kalau orang lelaki daripada belakang dia cucuk keluar ke mulut. Dalam Islam tak ada hukum tu tuan-tuan. Ada orang dia fikir ada kan. Macam tengok cerita apa, Piramli Semerah Badi ke. Mana ada lah hukum Islam sula tuan-tuan. Sula tidak ada dalam hukum Islam. Yang paling teruk pun dalam hukum Islam ni kita tengok yang kena pada perompak. Dia perompak kan, qati'ut tariq. Orang yang dia rompak, dia bunuh, dia rompak dan dia bunuh orang. Mereka ni di hukuman dia kena potong tangan dan kaki dan disalib, betul tak? Dipaku di mana, di tamar atau batang tamar sebagai peringatan pada orang yang berjalan di atas muka bumi menakutkan orang. Sama juga orang yang rogol orang. Rogol hukum dia bukan sebat. Rogol hukum dia bunuh tuan-tuan. Rogol hukum dia bunuh. Sama juga orang edar dadah. Susah nak bahas tuan-tuan. Dalam Quran dan hadis tak sebut. Di Arab Saudi pada tahun 1985. 5 hari bincang, 1982. 5 hari bincang. Orang dadah ni apa hukum dia? 5 hari ulama bincang di Riyadh. Bincang-bincang lalah kesimpulannya orang yang edar dadah hukum dia bunuh. Sama dengan orang yang rogol. Sebab apa dalam Quran kata wa yas'auna fil ardi fasada. Siapa yang jalan atas muka bumi buat kerosakan, hukum dia bunuh. Orang dadah ni banyak kerosakan dia buat. Baik. Jadi tuan-tuan, sula tak ada dalam Islam. Sula tak ada. Jadi Sumayyah tu bila dia kena sula, maka Nabi panggil dia Abu Jahal. Bodoh ni jahat, Abu Jahal paling bodoh sekali. Buat macam tu kat orang tuan-tuan, tak munasabah.
Jadi di akhirat ada yang akan diisulah. Yang ke-9, dalam keadaan menjadi bangkai yang terlalu busuk, yang amat sangat. Dia jadi bangkai yang sangat busuk, teramat sangat. Dan kita tahulah dalam banyak-banyak bangkai ni ataupun mayat dah tuan-tuan, manusia paling busuk tuan-tuan. Manusia paling busuk. Tuan-tuan tanya orang kerja forensik tuan-tuan, tahulah macam mana baunya orang. Kalau tuan-tuan bau busuk, ada bangkai binatang busuk, manusia lagi busuk. Manusia dia punya mayat lagi busuk berbanding dengan orang lain. Saya tanya orang yang kerja-kerja apa, pernah kerja dengan forensik lah, penyiasat. Kadang-kadang jumpa mayat yang dah rosak dan sebagainya. Kadang-kadang bau lekat kat baju tu. Bau pun lekat kat baju. Bau orang tu sangat kuat. Dulu pak saudara saya bagi tahu masa di Kuala Lumpur tu, depa gali kubur di belah Selangor, Merbau Sempak, Paya Jaras, depa gali kubur. Kan depa buat lahat kan. Lahat ni gali sini, tapi tepi ni mayat, betul tak? Tepi ni mayat. Ni gali sini, tepi ni mayat. Jadi bila gali sini, mayat tepi ni kan, kita korek sikit, tak mayat kat sini. Jadi bila depa gali kubur yang kedua di sini, dekat dengan mayat. Tuan-tuan faham tak? Maka bila dekat dengan mayat tu memang muntah hijau lah depa. Dengan keluar ulat dia, dengan apa, ayak mayatnya. Maka depa berubah, wajibkanlah ni. Kalau di KL, di belah Selangor tu, depa tak buat lahat dah. Depa buat syak. Syak ni kat tengah. Kan kita gali kubur, kita buat lubang kat tengah tu. Itu nama dia syak. Supaya apa? Kita gali di situ, kubur di situ. Jadi bila gali di sini, jauhlah antara apa, mayat tadi dengan kubur yang kedua tu. Sebab dia duduk kat tengah kubur tu, dia tak duduk kat tepi tu. Tapi nak ceritanya, bau orang ni busuk lah. Orang kalau meninggal, bau dia lebih teruk daripada binatang yang lain. Baik, kemudian tuan-tuan, ada yang ke-9, bangkit jadi macam bangkai yang amat busuk. Akhirat nanti dia jadi macam bangkai. Yang ke-10, dalam keadaan memakai jubah daripada minyak tanah. Dia pakai jubah yang labuh dan berminyak tanah, minyak gas tuan-tuan. Macam minyak gas kat jubah dia. Kemudian ada pun, dia nak hurai satu-satu tuan-tuan. Yang pertama tu siapa? Yang jadi kera tu siapa? Ada pun yang pertama yang jadi kera tu lah, di atas rupa kera, ialah orang-orang yang suka menghasut dan melaga-lagakan orang. Mengacung, maksudnya menghasut dan melaga-lagakan orang. Kita panggil dia namimah tuan-tuan. Namimah ni dia suka tengok orang bergaduh, mengadu domba tuan-tuan. Bila A dengan B bergaduh, dia pergi jumpa A. Apa yang A bagi tahu, dia bagi tahu B. Dia masa dia duduk dengan A tu, macam dia sokong A, betul tak? Macam dia sokong A. Macam ni, betul ya, B tu teruk lah, betul tak? Bila dia pergi dekat B, dia cerita pula apa yang A kata. Dia macam sokong B pula. Dia suka orang bergaduh. Saya ada jumpa orang lagu tu. Cikgu pun ada lagi tuan-tuan. Cikgu, ustaz pun ada, saya jumpa lagu tu. Leceh lah tuan-tuan. Agak aib lah bagi saya. Kadang-kadang kita tengok agak tak bagus lah, betul tak? Kita kalau ada orang konflik, kita jangan buat macam tu, betul tak? Orang tuan-tuan, biasalah dia marah, betul tak? Saya pernah jumpa ada lah cikgu bergaduh. Bila cikgu bergaduh tuan-tuan, ada satu cikgu ni, saya perhati lama dah dia. Itu perangai dia, lama dah saya perhati dia. Hobi dia apa? Hobi dia akan macam tu lah. Dia pergi satu kelompok ni, dia kata apa, dia bersama dengan kelompok ni lah. Dia kutuk kawan tu. Bila dia pergi kat kelompok ni, dia kata memang dia pun tu teruk lah, betul tak kan? Itu cara dia pancing tu. Dia pun ni memang teruk lah. Dia pun ni memang teruk. Jadi orang tu ingatkan dia ni bersama dengan kami lah. Dia pun hentam kawan tu. Pam bubur sungguh. Bila dia dapat rahsia apa semua, dia pergi dekat kawan tu, dia cerita semua. Oh, tak bagus ya tuan-tuan. Ini akan jadi haru biru tuan-tuan. Dia panggil namimah, Yamshi bin namimah. Jangan buat kerja lagu tu tuan-tuan. Tu antara orang yang akan buat rosak dalam masyarakat tuan-tuan.
Kita contoh yang lain lah, kita nak mudah tuan-tuan. Kita tengok dalam kerja kan, kita kerja di tempat kerja pun kadang kita jumpa orang yang lagu tu perangai dia, fi'il dia lagu tu. Yang kedua, adik-beradik contoh. Adik-beradik. Abang sulung bergaduh dengan adik bongsu contohnya lah. Ada adik-beradik tengah kan. Kita tahu kalau abang sulung kita tengah marah, mungkin dia kata macam-macam kat adik bongsu, betul tak kan? Dia tengah marah. Mungkin dia kata nanti aku halau dia balik ke, aku tak mau tengok muka dia ke, dia ni perangai huduh lah. Dia tengah marah kan. Kadang-kadang boleh jadi abang kita tu masa dia tengah marah dia cakap macam-macam. Tapi sehari 2-3 jam dia termenung, Ustaz, aku ni tak patut cakap lagu tu. Betul tak? Boleh jadi dia tak patut lah. Adik bongsu dia tengah sakit hati dengan abang dia. Masa dia sakit hati, dia kata nak asah parang, nak pergi tetak abang, betul tak? Nak pergi bakar rumah abang. Dia tengah marah. Katakanlah nanti bila dia tunggu saat dia tenung balik, dia teringat. Dia kadang-kadang manusia ni bila kita teringat kebaikan, tuan-tuan, betul tak? Kadang-kadang adik bongsu teringat, aku kecil dulu abang aku ni lah yang bawa aku naik basikal. Betul tak? Yang tolong aku. Dia berubah balik. Selagi mana tak ada mangkuk ayun ni, tuan-tuan. Namimah. Mangkuk ayunan kita panggil. Mangkuk ayun ni apa? Dia dengar abang dia kata, oh macam tu. Dia pergi bagi tahu kawan tu. Abang dia 2-3 jam lepas tu, mungkin 2-3 hari, abang dia pun menyesal dah. Betul tak anak aku ni tak patut kata lagu tu. Tapi dia bila bagi tahu kat adik bongsu dia, meletup pula adik bongsu dia. Betul tak? Padahal kawan tu pun rasa tak patut cakap lagu tu. Yang adik bongsu tu kan, dia tengah marah dengan abang dia, nak pergi bakar rumah abang dia ke, nak pergi tetak abang dia ke. Tapi bila dia termenung, saat dia teringat masa dia susah, abang sulung dia ni lah yang tolong. Dia pun rasa tak patut aku ni cakap lagu ni. Tapi mangkuk ayun ni pergi bagi tahu dah. Hang tahu dah adik hang nak bakar rumah hang. Kata mangkuk ayun. Namimah. Saya cukup benci pok lagu ni, tuan-tuan. Benci sebenci-bencinya. Sebab orang lagu ni dia akan jadi masalah, tuan-tuan. Di tempat kerja jadi masalah. Haru biru habis, tuan-tuan. Haru biru masyarakat, tuan-tuan. Patut benda boleh jadi baik. Orang lagu ni yang menyebabkan kadang-kadang masyarakat bergaduh, tuan-tuan. Dia suka tengok orang bergaduh. Dia syok, tuan-tuan. Orang lagu ni akan dibangkitkan di atas rupa kera. Macam rupa kera, tuan-tuan. Macam monyet. Pasal apa, tuan-tuan? Monyet. Monyet sesuai dengan rupa dia lah, tuan-tuan. Buat kerosakan kan. Monyet, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau rumah ada kera, tuan-tuan. Kera ni dia bunga tu pun dia apa? Sebelum naik buah tu kadang-kadang dia dah apa? Dia dah habis dia buang, tuan-tuan. Tak ada nak dapat buah habis dia buang dah, tuan-tuan, benda-benda tu. Bunga pun dia rosak kan. Macam itulah, tuan-tuan. Orang yang perangai melaga-laga ke orang ni menyebabkan masyarakat menjadi rosak, tuan-tuan. Benda yang kadang-kadang remeh je boleh settle dengan baik, tapi disebabkan ada orang yang PL lagu tu, tuan-tuan. Ini bukan akhlak yang baik, ini akhlak yang dibenci di dalam Islam. Boleh? Kita kalau betul ada dua kelompok yang tengah bergaduh, kalau betul lah, dengar dua-dua. Betul, tuan-tuan. Jangan dengar satu pihak kita buat keputusan. Qadi pun tak boleh. Jangan dengar dua-dua. Kawan ni sebut lagu mana, kawan ni sebut lagu mana. Itu cara dia. Jangan kita dengar daripada satu pihak, maka kita jam itu conclusion kan. Kita terus buat conclusion. Dan kita pun tak tahu apa pun. Baik. Jadi tuan-tuan, di atas rupa kera. Yang kedua, atas rupa babi. Ini lagi teruk, tuan-tuan, rupa babi. Kita tengok siapa yang di atas rupa babi ni. Iaitulah orang-orang yang makan suap dalam memberikan hukuman. Maksud dia rasuah. Bagi rasuah, tuan-tuan. Rasuah ni benda yang rumit lah, tuan-tuan. Macam mana nak tahu rasuah? Rasuah ni orang yang bagi je tahu, orang yang terima je tahu. Saya ada sembang dengan satu polis tu. Pencen dah. Bat 69. Dia kata masa dia jadi polis tu, kalau dia jaga berkawal di tempat-tempat tokek Cina yang besar-besar ni, tokek Cina bagi dia duit, bagi dia apa? Bagi duit kat dia, bagi macam-macam lah imbuhan kat dia. Ditanya kat seorang ustaz tu, boleh tak? Ustaz tu kata boleh. Saya pun pelik juga, tuan-tuan. Patutnya kita, macam mana kita boleh tahu benda orang bagi tu? Contoh, tuan-tuan, saya jadi ketua polis Bagan Serai. Tuan-tuan tahu yang jadi ketua polis ni cabaran tinggi tu. Semua ketua polis tuan tanya,
Terjadi je ketua polis lagi ada je tokek telefon dia. Betul tuan-tuan. Kalau iman lemah tuan-tuan, suka susah. Contoh kalau saya jadi ketua polis, jadi ada adik-beradik saya ni ataupun kawan saya ni dah jadi biasa. Saya naik pangkat dia bagi hadiah, saya naik pangkat dia ucap tahniah, saya naik pangkat dia raikan. Kawan kita ni tak ada apa-apa kepentingan pun. Dia daripada dulu lagi, kalau kita naik pangkat je dia bagi apa? Hadiah kat kita. Tapi dia tak ada kepentingan apa-apa. Kita tahu ni bukan rasuah. Pemberian yang tidak ada apa? Tidak ada niat di sebalik dia. Tapi kalau saya jadi ketua polis Bagan Serai ataupun ketua polis mana-mana lah tuan-tuan, tiba-tiba ada tokek telefon. Hello bos, lu nak rumah tak? Banglo, nak pakai kereta apa, nak duduk rumah mana? Saya nak tanya tuan-tuan, ini pemberian ni ada rahsia di sebalik dia ke? Tak ada apa? Ke ada sebab? Kalau pemberian itu pasal jawatan kita, confirm rasuah. Tak boleh. Dia bukan saja bagi, satgi dia ada benda dia nak minta tu. Kalau hang tak jadi ketua polis Bagan Serai, hang takkan dapat yang tu, rasuah. Confirm rasuah. Pemberian di atas jawatan rasuah. Pasal apa? Nak dapat nanti benda lain. Betul tak? Satgi dia punya pengikut ke nak kena tangkap ke, dia telefon ketua polis, tolonglah. Ketua polis pun boleh kata okey, balik operasi batal. Boleh? Boleh? Dah memang berlaku pun. Saya sebut kat tuan-tuan, ada sahabat saya, sahabat dia, kawan baik saya, kawan baik dia, jadi ketua polis di cawangan di Langkawi. Tuan-tuan Langkawi yang diperbanyak seluduk. Bila dia jadi ketua balai ni, datang tokek Cina naik Velfire. Cina tu main baling duit je, baling ke pagang. Dia ambil duit baling. Banyak dia bagi kadang beribu, beratus. Kau tu kongsi sama-sama polis dalam tu. Ini betul-betul jadi. Mula-mula dia tak mau ambil, tapi polis-polis lain kata, kena ambil ni tuan, kena ambil ni. Lepas tu Cina tu jumpa dia. Dia kata, ni bos buat kerja bos, jangan kacau kerja saya. Cina tu sebutlah. Kawan saya ni kata, ketua balai kan, kawan pada kawan saya tu, dia kata, lu kenapa? Lu punya kerja lah, lu buat salah saya tangkap lah. Cina tu kata, lu kena ingat, dulu ketua balai sini kena pindah, saya lah bagi pindah. Power tak power tu. Ini betul, bukan main-main. Tabahlah tuan-tuan. Dia kata tarak-tarak lu buat salah kita ni. Tuan-tuan, dia jadi ketua balai dekat Langkawi tu, ketua balai. Ada orang duk telefon, anak bini mak bapak dia duk pek buntak. Sehari ada orang telefon dia, hello bos, tadi lu punya bini pi pasar, kita dah bayar. Oh, free. Dia tak tahu. Punya kuat tak kuat link kongsi gelap Bini dia pi pasar raya nak bayar. Okey, kita dapat orang bayar. Bini dia naik kereta, tayar pecah, dia pun ganti free. Lepas tu dia telefon, hello bos, tadi lu punya bini kereta pecah, tayar kita dah ganti. Free tuan-tuan. Mak bapak ada pi makan mana-mana tuan-tuan, tak ada bayar. Ada orang bayar. Lepas tu dia telefon, tadi lu punya mak bapak makan, kita sudah bayar, tapi bos, lu jangan kacau kita kacau you. Dia daripada tegas, lama-lama dia pun lemah juga tuan-tuan. Lemah tengkuk juga tuan-tuan dia. Last sekali dia nak balik pek buntang, naik apa tuan-tuan? Naik speedboat. Bot laju tu kan. Naik daripada Langkawi, turun dekat Kuala Gula. Apa? Lokcu. Dragon. Mati ke belum dia? Hidup lagi? Ada lagi turun Kuala Gula, naik speedboat tu tuan-tuan, mereka bawa kongsi gelap, bawa senang nak balik pek buntang Langkawi, naik turun Kuala Gula, mereka hantar balik pek buntang. Kalau pemberian itu pasal jawatan, memang rasuah. Sebab tu orang yang bagi pun tahu pasal apa. Dia bagi ni pasal apa, dia tahu, betul tak? Orang yang bagi dia tahu. Kalau dia bagi ni kerana jawatan dia, memang rasuah. Kalau orang yang terima tu, dia tak kenal kan, main pada mana mamat ni tiba-tiba nak bagi aku kereta. Kita baru jadi ketua polis, dia nak bagi kita kereta, kita pun tak kenal. Kita tahu itu rasuah, jangan ambil. Kalau hang jadi polis, jadi mana-mana orang lah yang pegang kuasa kan, jadi immigration ke custom ke, kita pegang je tempat tu, ada orang bagi kita duit tuan-tuan. Kita tahu kalau kita tak duduk di posisi tu, kita tak dapat. Itu rasuah. Ni apa, ada satu pakcik dia cerita kat saya, di belah apa, seluduk di Thailand tu kan, antara Perlis dengan Thailand tu.
Banyak seluduk ni orang Melayu kita, tuan-tuan, seluduk. Geng-geng seluduk, lembu lah, macam-macam mereka seluduk. Dan mereka ni bukan jalan-jalan, tuan-tuan, memang ada pistol pun. Memang ada pistol, geng-geng seluduk Melayu ni. Jadi masa dia mula-mula jadi veteriner tu, dia jaga sepadan. Bos dia tu dapat duit, dan bos dia bagi semua kat yang jaga sepadan tu. Dia pun terkejut, pasal dia dapat. Sebab dia pun nak datang situ nak kawal apa orang panggil seluduk, lembu, binatang ni. Bos dia kata, bila dia tanya bos dia, ni duit apa ni? Bos dia kata, hang nak duit ni ke hang nak peluru? Itu dia bagi tahu, nak duit ni ke nak peluru? Jadi dia pun cerita kat saya sebab salah. Tak ambil sebab salah, ambil sebab salah, tapi tak boleh ambil rasuah. Dan kan tuan-tuan ingat, dalam beberapa tahun lepas ada seorang pegawai tu yang jaga sepadan tu, India. Jaga sepadan. Saya tak ingat polis bantuan ke apa, dia jaga sepadan. Dan dia mati kena tembak. Yang tembak tu, itulah. Sebab India tu tegas. Tak bagi seluduk. Tak bagi seluduk, orang tembak. Tapi duit lagu tu kita tak boleh ambil, tuan-tuan. Kalau kita duduk dalam posisi tu, nyawa kita terancam. Kalau dapat duit tu jangan guna, tuan-tuan. Kalau kita tak ambil, tu orang bunuh pula. Ambil, pergi sedekah kat tabung masjid ke. Tapi jangan belanja, tak boleh. Haram. Nah, bila pemberian itu kerana sebab. Kita tahu, kalau sebab tu zaman Nabi SAW, benda ni dah berlaku dah, tuan-tuan. Ada sahabat Nabi yang Nabi tugaskan pergi ambil zakat, pergi kutip zakat ataupun cukai daripada orang Yahudi. Zakat ataupun cukai daripada orang Yahudi dan orang Islam. Bila dia pergi kutip ni zakat, sampai pada Nabi SAW, dia kata pada Nabi SAW, ini bahagian zakat. Zakat yang Nabi suruh kutip lah, ataupun cukai daripada orang Yahudi kan, jizyah, cukai. Ini hadiah orang bagi. Orang bagi hadiah kat dia. Nabi SAW marah. Pasal apa Nabi marah? Nabi kata, kalaulah kamu layak dapat hadiah ni, pi duduk kat rumah mak bapak hang. Ada tak mereka gatai pergi bagi hadiah tu? Gatai tu saya tambah lah, tuan-tuan. Ada tak mereka pergi bagi hadiah tu? Dia orang bagi dia hadiah, bukan saja bagi, pasal dia ditugaskan dengan jawatan mengutip jizyah. Tahun ni bagi, betul tak? Tahun ni mereka bagilah, ni kami bagi hadiah kat hang, ni jizyah. Tahun depan mereka bagi lagi. Lagi 3 tahun, hang tolonglah kurang sikit. Nampak tak? Patutnya mereka kena bayar mahal. Bila dah 2-3 tahun mereka bagi, mula mereka kautim. Hang tolonglah bagi kurang sikit. Kami kan duk bagi hadiah kat hang. Kan dia ada jawatan. Dia yang kutip jizyah. Kalau dia ambil kurang, kata cukai kurang, negara tak tahu. Pasal dia orang yang diamanahkan. Maka Nabi marah, tuan-tuan. Kalau kita dapat apa-apa imbuhan kerana jawatan kita, yang nanti kerana imbuhan nanti orang boleh tekan kita, orang boleh peralatkan kita, itu memang rasuah, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang, tuan-tuan, rasuah ni dua-dua berdosa. Yang bayar berdosa, yang makan berdosa. Cuma kadang-kadang yang bayar ni kadang-kadang tak berdosa. Macam tuan-tuan mengaji di Mesir lah, Ustaz Azhar tahulah. Tuan-tuan kalau mengaji di Mesir ni tak rasuah, memang tak dapat lah, tuan-tuan. Nak dapat sijil apa, dia rasuah banyak saja, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat sijil syahadah tu pun, tuan-tuan, tak bayar tak jalan. Dia kena bayar. Betul tak tahu tu. Semua kena bayar. Orang Mesir ni kan memang saya tak tahu rasuah usahakan, tuan-tuan apa. Jadi, tuan-tuan, kita masa tu macam mana? Kalau kita menjadi mangsa, kita boleh bayar. Tapi dia haram, dia berdosa. Yang buat kerja lagu tu berdosa besar. Sama juga kadang-kadang setengah pejabat tanah, tuan-tuan. Kalau tak bagi duit ayak sikit, dia tak buat kerja. Ada. Dia lambat. Geran dia kata tak ada lah, adakah ipoh lah, pasal tak bagi duit ayak. Try bagi duit ayak, laju dia buat kerja, tuan-tuan. Itu bukan duit ayak, tu rasuah. Tu rasuah. Jadi, tuan-tuan, kalau kita menjadi mangsa, kalau kita tak bayar, kita tak dapat syahadah kita tu. Geran kita tak dapat. Tuan-tuan boleh keluarkan, tuan-tuan, untuk dapat hak kita. Bukan ambil hak orang untuk dapat hak kita. Tapi yang kawan tu berdosa besar yang kawan tu. Sama juga, tuan-tuan, contoh yang lain. Kita dapat projek. Katakanlah projek kita dalam 10 juta. Dah dapat projek tu dah. Kita dah beli dah barang tu. Barang nak buat bangunan tu lah. Dapat projek 10 juta. Dah beli dah barang tu nak buat bangunan tu. Siap dah. Tiba-tiba ada orang besar, orang politik ke, kabel mana ke, dia telefon kita. Kata, hang nak projek ni tak? Anak
transfer 1 juta dalam akaun aku. Kalau tak, aku boleh batalkan. Kan ada orang lagu tu, betul tak? Ada orang yang kadang-kadang dia dekat dengan ahli politik, dia boleh cantas kat atas. Walaupun kita dah dapat, tuan-tuan, boleh. Dia boleh cantas buta macam tu. Dan memang ada pun satu pakcik tu, dia cerita kat saya, dia ni pakar helikopter. Dia dapat projek untuk baiki helikopter TLDM. Projek yang dia dapat tu 6 juta. Dapat dah kat dia. Tapi masalah, ada satu mamat daripada Terengganu, ketua cawangan. Ketua cawangan parti tak boleh sebut lah, tuan-tuan. Parti mana? Habis ketua cawangan Datuk di Terengganu, ketua cawangan, dia kata transfer 1 juta kat dia. Dia cerita kat saya dalam keadaan sedih. Transfer 1 juta, kalau tak projek ni saya batalkan. Itu satu yang memeningkan kepala dia. Yang kedua, dia yang peningnya, ada pula surat kuning. Tuan-tuan tahu surat kuning yang mendapat daripada raja lah. Raja ataupun sultan yang dapat supporter lah, sultan sokong dia. Itu yang kedua pula, dia pening, tuan-tuan. Satu dia ada geng surat kuning, satu lagi yang nak 1 juta. Last kali saya tak tahu dia dapat tak dapat, tapi saya nampak gaya macam tak dapat sebab saya nak sembang pun segar lah, tuan-tuan. Nampak muka dia bermonyok, tuan-tuan, tak dapat lah kot. Kalau dapat mesti senyum sampai ke telinga. Mana nak lawan lagu mana kan, ada orang atas lagi. Kalau kita macam tu, tuan-tuan, kita dah beli barang banyak dah. Nak buat bangunan, katakanlah kena buat bangunan apa-apa lah, tuan-tuan, dewan apa, komuniti ke apa ke, yang nilai juta dia. Dia nak sekat, kecuali kita bayar. Kita boleh bayar. Pasal kalau kita tak bayar kat dia, kita rugi ni. Kita dah beli ratus ribu dah barang ni. Masa tu kita boleh bayar pasal nak selamatkan kita. Boleh lah. Tapi yang kawan makan tu berusaha juga. Baik. Tapi kadang-kadang ada orang pandai remeh benda ni, betul tak? Pandai remeh. Pandai remeh ya, asalkan dapat projek. Baik, tuan-tuan, seterusnya. Lagi 5 minit, tuan-tuan. Itu orang yang makan rasuah. Yang ketiga, yang kena apa? Yang berjalan guna muka, tuan-tuan. Jalan guna muka, tuan-tuan. Siapa yang berjalan guna muka ni? Ialah orang yang makan riba. Riba, tuan-tuan. Ini pun benda kadang-kadang kita tak perhatikan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada akaun bank, tuan-tuan jangan buka akaun bank konvensional. Tuan-tuan buka, jangan konvensional tu. Tuan-tuan pakai akaun bank Islamik, tuan-tuan. Dan ni semua dah ada Islamik kan. Kalau bank Islam memang Islamik. Kalau BSN memang semua Islamik. Public bank, dia ada dua public bank. Dia ada yang biasa, yang ada yang Islamik. Jangan buka biasa, buka Islamik. Sama juga Hong Leong Bank, ada biasa, ada yang Islamik. Maybank, CIMB Bank, dia ada hak biasa, ada yang Islamik. Sebab apa jangan buka hak biasa? Hak biasa tu, tuan-tuan, duit tuan-tuan akan digunakan untuk aktiviti haram. Duit tuan-tuan tu, jangan tolong dia pun, tuan-tuan. Duit tu dia akan guna beri pinjaman dan dikenakan riba. Tapi tuan-tuan, riba ni dia ada dua, tuan-tuan. Tak cerita panjang lah, tuan-tuan, kita ada 5 minit ya. Pertama dipanggil riba ad-duyun, riba kerana hutang. Yang kedua riba al-buyu', riba kerana jual beli. Dia ada riba nasi'ah, ada riba yad, riba al-qadr, ada riba al-jahiliyah. 4 riba ni, tuan-tuan. Cerita panjang, tuan-tuan. Saya nak pendek ya, tuan-tuan. Contoh riba yang senang lah. Contoh riba yang senang, kita kata riba al-qard. Ni riba kerana hutang. Contohnya, orang pinjam kita 1,000. Orang pinjam kita 1,000, kita kata kat dia bulan depan bayar 1,200. Riba tak? Riba. Betul tak? Orang kawan kita nak pinjam kita 1,000. Kemudian kita kata boleh, tapi bulan depan bayar 1,200. Katakan terbalik, tuan-tuan, terbalik. Bukan kita minta, dia nak bagi. Contohnya lah, kawan kita nak pinjam duit kat kita 1,000. Kita kata tak ada 1,000 tak ada. Kemudian kawan kita kata, hang ni tak apa, jangan risau, hang bagi aku pinjam 1,000, bulan depan aku bagi hang 2,000. Kita asalnya tak ada duit, tapi bila dia cakap lagu tu, adalah sikit cik. Dah dapat offer, tidak? Adalah sikit bawah bantai tu cik. Saya nak tanya tuan-tuan, riba ke bukan? Bukan kita minta, dia yang letak. Dia kata kalau hang bagi aku pinjam, bulan depan 2,000 aku bayar. Riba ke bukan? Riba juga, tuan-tuan. Riba.
Sebab selagi mana dalam akad tu dia ada sebut, sama ada orang yang bagi ataupun orang yang nak pinjam, dia sebut nanti dia bayar lebih, confirm riba. Ijma' ulama haram, berdosa besar. Makan riba berdosa besar. Lagi satu tuan-tuan, lagi satu, riba jahiliyah. Jahiliyah ni kita bagi pinjam orang 1,000, dia kata bulan depan nak bayar. Dah tiba bulan depan, kita minta kat dia 1,000, dia kata tak ada duit, tak mampu lagi. Kita kata hang kena bayar lah ni juga, kalau tak bulan depan kena bayar 1,200. Ni riba juga, riba jahiliyah nama dia. Tak apalah tuan-tuan, itu riba lah. Masalahnya sekarang tuan-tuan buat pinjaman peribadi dengan bank Islam dan bank konvensional, bayang sama ke lain? Ke tuan-tuan pinjam dekat bank rakyat, bank rakyat bank Islamik tuan-tuan, bank rakyat semua Islamik, bank rakyat bank Islamik, bank Islam Islamik, BSN Islamik semua, dia tak ada dua dah, dia memang semua Islamik. Tuan-tuan pinjam kat bank rakyat tu ataupun bank Islam, tuan-tuan pinjam 1,000 bayar 1,000 ke? Macam mana tu? Lebih. Kata bank Islam. Ada kawan saya beli rumah pakai bank Islam, dia punya menyesal. Dia kata bank Islam lagi kapak daripada bank yang bukan Islam. Kawan saya tak tahu, dia nak refinance balik. Dia kata tengok bank Islam kapak lebih sangat, kalah bank yang bukan Islam. Bagi saya macam mana tu tuan-tuan? Jadi kawan saya ustaz juga, dia menyesal tengok cara apa, bila tengok jadual pembayaran tu, tengok macam teruk sangat bank Islam, kalah bank yang bukan Islam. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan pergi pinjam dekat public bank yang bukan Islamik lah, tuan-tuan pinjam banyak tu banyak lebih kan. Bank Islam pun macam tu, silap-silap lebih lagi bank Islam. Abang ipar saya lah, dia pinjam banyak bank, dia tengok kenapa hak Islamik ni lagi kapak daripada yang bukan Islamik. Sebab tuan-tuan, nak cerita panjang ni tuan-tuan ni, kita bertemu apa bulan depan kot tuan-tuan tu. Nak cerita panjang tu. Saya ringkaskan baik. Nak ringkas pun susah ni naknya. Sekejap kita tengok syuruk bila. Syuruk lama dah 7.23 tuan-tuan. Jam tuan-tuan ni pasal apa tu? Jam ni baru tapi pasal apa jadi macam ni? Tuan-tuan tak setting kot ni. Tuan-tuan setting balik. Ni baru ni tuan-tuan, tekan sikit belakang dia elok. Baik. Jadi saya tengok jam depan, rupanya syuruk tadi 7.23 tuan-tuan, dah terbit matahari dah. Saya nak ringkas lagu mana tuan-tuan. Dia sebenarnya jadi panjang juga tuan-tuan. Dia menggunakan helah. Sebab bank kalau tidak ada imbuhan dia tak boleh hidup. Dia nak bayar orang bawah. Kalau konvensional dia memang akad dia, akad riba tu dia akad dia riba. Macam mana akad dia? Akad dia sebut dah akad macam tu lah. Pinjam banyak ni bayar lagu ni, betul tak? Pinjam 1,000 bayar 150, itu memang riba. Bank Islam dia guna helah tuan-tuan. Helah ni kalau ikut majoriti ulama haram, tapi dah hidup zaman ni kata boleh lah. Tidak, bank Islam tak hidup. Helah dia apa? Dia panggil bai'ul inah. Bai'ul inah ni mazhab Syafi'i sebut halal, mazhab lain tak boleh bai'ul inah. Tapi tuan-tuan, bagaimana bai'ul inah? Bank Islam dia kata bai'ul inah macam ni tuan-tuan. Saya cuba ringkaskan tuan-tuan. Sat boleh tuan-tuan, jangan tidur tuan-tuan. Saya ringkaskan je. Contoh bai'ul inah macam ni. Saya jual dekat haji, motor saya lah, saya jual kat haji. Saya jual kat haji, motor saya 7,000 hutang. Saya jual motor saya pada haji SYM 185 hutang. Pak Cik kata saya beli motor usap-usap SYM 185 hutang RM8,000, bulan depan bayar. Saya nak tanya tuan-tuan Pak Haji tak bagi lagi motor, duit tak bagi lagi. Motor tu saya punya ke Pak Haji punya? Pak Haji tak bayar lagi duit kat saya. Duit motor tu saya punya ke Pak Haji punya? Bukan, Pak Haji punya. Ya. Sebab itu bank, tuan-tuan beli kereta, dia guna sewa beli. Pasal tak? Pasal tak sewa beli tu? Sebab bila sewa beli, kereta tu bank punya. Yang tuan-tuan bayar bulan-bulan tu, tuan-tuan sewa ya. Bila bayaran akhir itu baru kira bayaran beli tuan-tuan. Bayaran yang terakhir itu baru kira bayaran beli. Sebab tu bank tak guna kaedah ni. Bank dia panggil apa? Baik bisa manin ajil, macam itulah. Sewa beli tuan-tuan. Yang kita duk bayar bulan-bulan ni, kita bayar sewa ya.
Sebab tu kalau tuan-tuan beli kereta, hutang bank, orang tanya kereta siapa? Kata kereta bank. Memang bank punya, betul. Kenapa bank tak guna akad tadi, akad hutang macam saya tadi? Sebab kereta tu akan jadi kita punya. Bila kita tak bayar, bank tak boleh ambil kereta tu. Bank boleh dakwa kita di mahkamah. Boleh ke no? Kalau macam Pak Haji tadi, tak bayar tak kat saya 8,000, saya tak boleh pergi ambil balik motor tu. Itu efek dia. Tapi saya boleh minta hakim, pemerintah sekat harta ataupun tangkap sampailah bayar duit kat saya. Boleh lah. Sebab tu bila saya akad tadi dengan Pak Cik, saya kata kat Haji, saya jual motor saya ni SYM 185 8,000. Hutang Haji pun beli dengan saya. Motor tu hak Haji. Tapi Haji menanggung hutang dengan saya. Katakanlah saya dah akad, Haji pun terima. Bulan depan nak bayar 8,000. Haji pakai motor saya dalam 2-3 hari. Apa hai, tak best sangat. Menyesal ya, biar aku beli Y16. Tak tuan-tuan, nak beli Y16. Tapi Haji dah hutang dengan saya 8,000. Jadi Haji duduk pening macam mana nak buat? Haji jual motor ni. Boleh lah. Haji pencari pembeli. Siapa-siapa nak ada motor ni? Motor usap-usap ni. Ni usap-usap punya ni, dia ada berkat sikit, jadi aku jual mahal sikit lah. Dia beli 8,000, jual 9,000. Cari, ada orang beli 9,000. Jadi 1,000 Haji punya, 8,000 Haji bayar kat saya. Itu boleh tuan-tuan. Boleh. Jelas Dan boleh juga, katakanlah Haji dah naik motor saya 2-3 minggu tak sedap. Haji pun bagi tahu, Ustaz, tak sedap. Tapi dah akad dah tadi, dia tak boleh cancel. Dah akad tadi kan, dah akad tak cancel. Itu Haji punya motor. Haji menanggung hutang dengan saya 8,000. Tapi Haji kata tak sedap lah Ustaz, tak jadi ya. Saya boleh offer, saya boleh beli balik motor ni. Sebab tu motor Haji punya dah. Saya kata kat Haji, saya boleh beli motor saya tu. Tapi saya takkan beli harga 8,000. Saya beli 6,000 ya. Tuan-tuan faham no? Maka saya beli motor tu pada Haji, saya ambil balik motor saya dan saya bagi dekat Haji 6,000. Apa jadi? Haji tetap juga menanggung hutang dengan saya 8,000. Tuan-tuan faham tak? Faham Tuan-tuan dapat 6,000, Haji dapat 6,000, tapi nanti Haji kena bayar kat saya 8,000. Pasal apa? Hutang motor yang awal tu. Faham tak ni? Kita faham? Faham Macam tak faham ni. Itu yang saya malas cerita tu, panjang tu tuan. Faham Haji? Faham tak? Macam tak faham. Nampak tak faham. Macam ni, saya bagi contoh. Saya bagi contoh mudah. Ni kaedah bank tuan-tuan. Ni cara bank Islam lah tuan, semua bank Islam. Abang nak pinjam duit dengan saya bank lah contoh. Abang nak pinjam 10,000, tapi saya nak abang bayar kat saya 15. Dalam Islam, kalau saya bagi abang pinjam, okey bayar, pinjam 10,000, nanti bayar 15, itu riba. Al-qard, ijma' ulama haram. Jadi saya fikir, macam mana nak buat bagi jadi halal? Dia guna helah. Macam mana? Macam ni. Abang nak pinjam 10,000 kan? Saya nak abang bayar 15,000. Macam ni. Abang beli saya punya kereta contoh. Kereta saya ni dengan harga 15,000. Nampak tak? Saya jual kat abang kereta. Kereta saya jual kat abang 15,000. Kita pun akad. Saya jual kereta kat abang 15,000. Abang berkata saya beli kereta 15,000. Jelas Jadi kereta tu abang punya. Jelas Hutang. Beli kereta hutang. Abang beli kereta dengan saya 15,000, hutang. Kereta tu abang punya. Tapi abang menanggung hutang dengan saya 15,000. Tuan-tuan faham tak? Saya tahu tak banyak lagi. Tapi motor kereta tu abang punya dah. Sebab dah akad. Kereta tu abang punya. Cuma abang menanggung hutang dengan saya 8,000. Boleh sebab dah akad. Tapi abang tak banyak lagi. Abang hutang dengan saya 15,000. Lepas tu abang jual balik kat saya. Faham tak? Abang jual balik kat saya. Ni bank ataupun ustaz, saya jual balik lah kereta ni kat ustaz 10,000 tunai. 10,000 tunai. Saya ambil balik kereta tu, saya bagi duit kat abang 10,000 tunai. Abang faham tak? Abang dapat duit 10,000, kereta tu dapat balik kat saya. Tapi akad yang awal tadi tu, abang dah menanggung hutang dengan saya 15,000. Tuan-tuan faham ke no? Kena bayar? Ya, tapi abang dah dapat 10,000 kat tangan. Betul tak? Abang dah dapat 10,000 kat tangan. Cuma nanti bayar kat saya 15. Bukan 5,000, 15. Ya. Bukan bayar lagi 5,000, bayar 15. 10 saya bagi kat abang. Dia itu helah. Bukan tipu. Dia panggil bai'ul inah. Kalau ikut jumhur ulama tak boleh.
Tapi dalam mazhab Syafi'i pun, sebab tu orang kata pinjaman peribadi di perbankan Islam di Malaysia ni memang, maaf lah tuan-tuan, memang sangat kontroversi tuan-tuan. Tak, bank Islam luar negara lain ni cerita panjang pula tuan. Waktu 34 ni saya nak cerita RSG bank lain. Ya, betul. Ya. Ada orang dia jual apa? Jual bilik. Bank muamalat dia jual bilik tuan-tuan, jual bilik. Kan tuan-tuan nak pinjam 100,000, dia akad jual bilik. Okey, saya jual bilik kat hang 200,000. 200,000. Kita pun kata aku beli bilik kat bilik apa bank muamalat tu. 200,000. Lepas tu kita apa? Aku jual balik lah. Betul tak kan? Aku jual balik dekat bank 100,000 cash. Bank bagi kita 100,000, tapi kita hutang dengan dia 200,000. Bank dapat balik bilik. Apa masalah dia? Masalah dia dalam mazhab Syafi'i memang boleh, tapi dengan tak boleh disyaratkan kita jual balik. Faham tak? Contohnya bank muamalat, okey, saya jual kat Encik bilik ni 200,000. Kita pun kata saya terima. Lepas tu dia kata jual balik. Tak mau, saya nak bilik ni. Bank muamalat tak bagi. Tuan-tuan faham maksud saya? Pasal bilik tu hak kita. Ikut kita lah nak jual kat siapa-siapa pun. Buat apa nak jual kat bank muamalat? Boleh jadi orang lain boleh beli lebih lagi. Ini yang Ar-Rajahi Bank buat, bank Islam kat luar negara tu. Dia jual gandum tuan-tuan. Dia gandum, ladang gandum. Kalau siapa nak galang gandum ambil. Tapi ingat hutang. Siapa yang nak duit cash, dia jual balik dekat bank. Betul tak? Jual balik dekat bank, maka bank akan bayar rendah daripada dia beli. Boleh lah? Tuan-tuan faham ni? Tak apa tuan-tuan, panjanglah cerita tuan-tuan. Ya. Itu kalau macam tu memang boleh, tapi bank tak bagi. Pasal ada setengah bank dia jual mesin ATM pun ada tuan. Mesin ATM tu. Dia kata ni aku akan jual mesin ATM 200,000 kang. Nanti hang jual balik kat aku Aku jual kang 200,000. Nanti hutang, nanti kita jual balik kat dia. Ni aku jual balik mesin ATM ni dekat hang 100,000 cash. Bank bagi kita 100,000. Tapi kita menanggung hutang 200,000. Jadi tuan-tuan, kalau bank akad jual mesin ATM, lepas tu apa? Mesin ATM kat kita kan? Mesin ATM kat kita. Lepas tu kita dah akad, dapat, kita kata bank suruh jual balik. No, aku nak mesin ni, duit banyak. Bank taubat tak bagi. Dia tak boleh lagu tu, kena buat macam Ar-Rajahi Bank tu. Yang tu boleh, ikut mazhab Syafi'i boleh. Bila kita jual barang tu kat orang, walaupun harga dia tinggi, kalau orang tu nak pakai, kita tak boleh minta balik kat dia. Kecuali dia nak jual kat kita, terpulang pada dia. Tak boleh disyaratkan. Itu Bai'ul Inah tuan-tuan. Tak apa tuan, panjang cerita ni nak sebut ni. Tapi tuan-tuan dah perbankan macam tu yang ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perlukan duit, tuan-tuan taklid je tuan-tuan. Kita pegang je lah. Sebab nanti kok mana pun keputusan dia kembali balik kepada pihak-pihak fatwa lah tuan-tuan. Majlis fatwa lah. Itu nanti jadi tanggungjawab ke atas mereka. Kita orang awam ni cukup dengan kita taklid pada mereka tuan-tuan. Cukup kita bertaklid. Sebab nanti di hari kiamat kita tak dipertanggungjawabkan. Badan penasihat syariah ni akan dipertanggungjawabkan. Baik tuan-tuan, saya minta maaf. Akan datang kita sambung di yang keempat. Yang keempat. Ke surah 15 yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana ba'da min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matula wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.